Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Imam Farid bin Syari kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah asar hari ini dengan kitab hadis 40 Imam Nawawi, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati Sahabat Takbiran Gubernur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniyati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang 7 Rabiul Awal ini, dan sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiri Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan istiqomahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan keberkatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal, masykurun Ustaz. Terima kasih pengerusi majlis selaku moderator pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya Dia telah memilih kita dan menggerakkan hati dan fizikal kita untuk kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu, majlis yang adanya keberkatan, majlis rahmat, majlis maghfirah. Semoga Allah Ta'ala kurniakan rahmat kepada kita, mengurniakan keampunan kepada kita dan memberikan kepada kita sebanyak-banyaknya manfaat daripada majlis yang kita duduk ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada petang ini kita sambung pada hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16, syarah
pada perkara yang kelima. Itu kandungan hadis nombor 5 pada muka surat 166. Yang ada kitab boleh buka Al-Wafi, kitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi, boleh buka muka surat 166. Itu marah lambang kelemahan dan lemah lembut lambang kekuatan. Maknanya marah itu menunjukkan lemah, tetapi kalau kita berlemah lembut, menahan kemarahan, maka itulah yang menunjukkan kuatnya. Cepat marah dan tunduk kepadanya, yakni tunduk kepada kemarahan, yakni mengikut kemarahan, adalah petanda lemahnya insan. Ini kalau orang tu dia ada sifat dia cepat marah dan juga dia mengikutkan kemarahan. Tunduk pada kemarahan maknanya diikutkan kemarahannya, menuruti amarahnya. Maknanya dia tak boleh tahan marah. Sensitif. Kena sikit je benda yang kena pada dia terus marah. Orang yang ada dia memang jenis sikit-sikit nak marah, maka itu adalah petanda lemahnya insan. Maknanya lemah dari sudut apa? Lemahnya dia daripada sudut emosi. Maknanya emosi dia tidak boleh mengawal emosi. Betul, cepat sentap. Maknanya dia kalau sentap lain. Sentap tu sentap lah, tapi dia tak cepat melenting. Maknanya dia tak membalas kemarahan. Maknanya dia tak membalas dengan kemarahan. Kerana dia dengar, dia orang kata dia macam-macam, dia tahan je. Dia tak menzahirkan kemarahan tersebut. Dia terasa, kadang orang cakap benda tu terasa, tapi dia sabar. Dia tahan. Tapi kalau orang jenis dia cepat, bila ni satu dia dah sentap, atau dia tak boleh tahan, sabar, dia marah dan menzahirkan kemarahan tersebut, sehingga kadang-kadang kemarahan tadi membawa kepada perkara-perkara yang lain, sehingga memukul dan sebagainya. Maka itu menunjukkan lemahnya dia. Maknanya hati dia tak kuat. Dia jenis kalau kena kecam dia cepat down, cepat marah. Maknanya dia tak boleh kena sikit. Tak boleh kena sikit, orang yang sensitif. Sebahagian mana ada juga yang mengatakan orang yang jenis cepat marah ni, dia cepat marah itulah salah satu daripada tanda-tanda penyakit mental. Maknanya orang yang jenis cepat marah ni dia ada sikit ada sikit masalah mental. Maknanya dia tak dikira sebagai orang yang hebat. Dia tak kira sebagai orang yang kuat. Dia kira orang yang lemah. Dia cepat marah. Sekalipun dia memiliki lengan yang gagah dan tubuh badan yang sihat. Maknanya walaupun badan dia Masya Allah, jenis orang bodybuilder, dia punya lengan dia berketul-ketul, maknanya badan dia nampak gah lah. Tapi itu kalau dia jenis cepat marah, maka tak kira lah. Dia bukan orang yang kuat. Dia lemah juga. Orang yang jenis cepat marah ni, walaupun dia sadur badan dia, dia jenis dia dikira orang yang lemah juga. Dia bukanlah walaupun kata tubuh badan dia sihat, tapi jenis cepat marah ni maknanya dia lemah. Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ati, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ati." Laisa, bukanlah
orang yang gagah, itu orang yang kuat itu, bisur'ah, ialah orang yang kuat bergusti. Orang yang kuat bergusti itu kita tak kata dia kuat. Nabi kata orang yang berkuat, orang yang suka bergaduh tu, orang yang sikit-sikit nak cari gaduh, yang suka bergusti, suka bergumpal, maka itu dia kata bukanlah orang yang kuat tu jenis orang yang suka bergusti, yang kuat bergusti. Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu. Innamasyadid, hanya saja orang yang kuat itu, orang yang kuat itu ialah orang yang dapat mengawal dirinya, menahan dirinya daripada kemarahan. Orang yang jenis tahan kena marah, itulah orang yang kuat sebenarnya. Orang duk fitnah dia macam-macam, orang duk maki dia macam-macam. Jadi dia tahan je. Dia nak marah tapi dia kata kalau daripada marah baik kita tahan marah, buat benda lain. Maknanya jangan ambil peduli. Dia jenis orang yang dia tahan. Itulah orang yang kuat sebenarnya. Dia tak menzahirkan kemarahan. Orang kata apa biar. Hantar. Dia tak terkesan pun dekat hati dia. Itu sebenarnya orang yang kuat. Maknanya kata-kata negatif tu tak memberi kesan pada dia. Maknanya dia boleh jaga diri dia boleh kawal daripada perasaan marah. Dia boleh orang kata apa? Dia boleh cool je. Maknanya orang cakap dia macam-macam pun, orang fitnah dia, orang buat apa-apa keburukan pada dia, dia tak marah. Bahkan orang yang jenis macam ni biasanya dia akan maafkan orang lain. Biarlah orang nak buat apa, kalau benda tu dia tak buat, apa dia nak marah? Kalau benda tu dia tak buat, biar je lah, itu orang nak cakap. Mana dia orang yang jenis dia tahan marah. Dia nak marah tapi dia boleh tahan. Dia boleh kawal diri dia daripada kemarahan. Itu sebenarnya orang yang kuat. Itu yang Nabi kata, itulah orang yang kuat. Orang yang sebagaimana dalam Al-Quran Allah Taala menyebutkan, yang sebelum ni kita dah baca dah, iaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha. Orang yang muttaqin itu siapa? Siapakah orang yang bertakwa? Itu ialah orang yang menginfakkan harta pada waktu senang dan juga waktu susah. Wal kadhimin al ghaidha, dan orang yang sentiasa menahan kemarahannya. Maknanya ini sifat orang yang muttaqi, orang yang bertakwa. Orang yang tahan diri, dia kawal diri dia daripada melepaskan kemarahan. Itulah sebenarnya orang yang kuat hatinya, orang yang dalam dirinya ada sifat takwa. Okay. Kemudian kesan-kesan marah yang dimurkai. Kesan-kesan marah yang dimurkai. Marah adalah akhlak yang dicela dan tabiat yang buruk serta senjata yang membunuh. Marah ni dikatakan sebagai satu akhlak yang tercela. Maknanya jenis kuat marah. Sikit-sikit nak marah, maka sebenarnya dia orang yang buruk, maknanya tercela akhlak ni. Dan marah ini, yang sifat suka marah ini ialah satu tabiat yang buruk dan serta boleh menjadi senjata yang membunuh. Kadang-kadang disebabkan kemarahan, dia akan menggerakkan kaki dan tangannya untuk melakukan perkara-perkara yang buruk, yang bahkan boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan dan boleh berlakunya pertumpahan darah. Asalnya daripada sifat marah. Marah yang disertai dengan dendam, kemudian dia akan terzahirlah keburukan-keburukan daripadanya. Apabila seseorang insan itu menghambakan dirinya kepada sifat marah, maksudnya menghambakan diri pada sifat marah, maknanya dia senang untuk menzahirkan kemarahan.
Dia tak boleh nak kawal nafsu marah dia. Dia tak boleh kawal nafsu marah dia. Maka itulah orang yang menghambakan diri dengan sifat marah. Dia biar aja diri dia tu melepaskan kemarahan. Dia tak kawal, dia tak boleh nak kawal. Dia tak telan kemarahan tersebut. Dia akan jatuh tumbang bersama kesannya yang buruk. Orang yang sentiasa dalam diri dia ada sifat cepat marah ini, maka dia akan berlakulah kejatuhan dalam kehidupan dia bersama kesannya yang buruk yang boleh memudaratkan dirinya sendiri. Orang yang jenis sifat dia pemarah ini, dia kadang-kadang dia akan memudaratkan diri dia sendiri. Khususnya mana kemudaratan daripada sifat marah tadi akan memberi kesan pada diri dia sendiri, mudarat dia itu secara khususnya dan juga masyarakat umumnya. Maka dia boleh juga memberi kesan kepada masyarakat secara umum. Iaitu bagaimana berlakunya kemudaratan disebabkan marah terhadap dirinya sendiri itu secara khusus. Seperti mana disebutkan mudarat kepada individu. Mudarat kepada individu, yakni mudarat kepada diri sendiri. Mudarat ini sama ada pada badan, iaitu pada benda yang zahir, material, iaitu pada akhlak maknawi, yakni dan pada keimanan. Maknanya dari sudut fizikal, dari sudut spiritual, orang kata daripada sudut zahir dan zahiriah, dan juga dari sudut kerohanian. Maknanya mudarat ini sama ada berlaku pada fizikalnya. Orang yang cepat marah ni kadang-kadang boleh berlaku mudarat pada fizikal dia. Dan boleh juga membawa kemudaratan pada hati dia. Pada hati dan juga pada akhlak ni. Ini dapat diketahui apabila kamu menggambarkan keadaan seseorang yang sedang marah. Bila kita tengok orang yang marah, macam mana, apa yang kita nampak? Apa yang kita nampak daripada sudut fizikal orang yang sedang marah? Maka raut wajahnya berubah. Bila orang yang marah ni kita tengok muka dia berubah. Berbeza dengan orang yang senyum, orang yang berada dalam keadaan gembira. Orang yang pada muka dia tu ada sifat kebencian, ada sifat marah, maka kita boleh nampak perubahan pada muka dia. Yang mana dia sedang marah, kita boleh tahu muka dia macam mana. Jadi orang marah dia tak ada buat muka selamba kan. Dia tak ada buat muka macam tu. Biasa orang marah ni dia berkerut sikit. Dan bila orang senyum dia tak balas senyuman. Itu orang tengah marah. Maka raut wajahnya berubah, darahnya meluap. Darahnya meluap. Maknanya darah dia jadi cair, menjadi panas. Anggotanya menggeletar. Contoh biasa kadang kita nampak dia genggam tangan kan. Genggam menggeletar tangan kan. Rasa macam nak tumbuk orang. Lepas tu urat lehernya tegang. Dekat kita tengok urat bila orang tengah marah, orang tu tengah marah menjerit-jerit, tengok dia punya urat leher dia. Tegang urat leher. Ini pun menyebabkan mudarat juga. Maknanya leher itu dia akan bila dia stres, boleh menyebabkan kadang-kadang boleh menyebabkan kemudaratan pada orang yang marah. Pergerakannya kelam kabut. Jadi semua benda dia buat tak kena. Itu orang yang tengah marah. Dia buat benda semua tak kena. Mana dia buat ni, mana benda dia buat, pergerakan dia akan jadi kelam kabut bila dia tengah marah. Dia tak boleh kawal pergerakan dia. Beza kalau orang yang tak marah. Mana kalau orang yang berada dalam keadaan tenang, dia buat benda tu elok je. Tapi orang yang dalam hati dia,
Bila dia tengah marah, semua benda dia buat semua tak kena. Semua benda yang dia buat semua tak kena. Dia akan kalang kabut. Percakapannya tidak jelas. Mana mulut dia berkumat kamit. Kadang-kadang memaki hamun orang tu, mulut dia apa yang dia cakap tak jelas. Dia akan bebel dan sebagainya. Maknanya dia akan cakap kadang-kadang tak tahu apa benda dia cakap. Lidahnya mudah mengeluarkan kata-kata keji. Senang nak mengeluarkan kata-kata kesat dan sebagainya. Benda-benda yang buruk, perkataan-perkataan yang buruk akan terkeluar daripada mulut dia, daripada lidah dia. Dia akan datang mengumpat. Mulut dia akan cakap benda-benda yang mengumpat, mengungkit benda-benda yang dia buat bila dia tengah marah. Dan juga dia akan mengutuk. Bila orang ni tengah marah, dia akan kutuk orang. Dan kemungkinan mengeluarkan kata-kata haram yang boleh mengeluarkannya daripada Islam. Kadang-kadang kata-katanya bila berada dalam tengah keadaan yang sedang marah, maka kadang-kadang orang tak boleh kawal apa yang dia cakap. Sehingga kan kadang-kadang kata-kata dia tu boleh menyebabkan jatuhnya dia dalam kufur. Boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang haram disebut. Yang mana kadang-kadang keluar lafaz kufur. Lafaz yang yang mencela agama. Kadang-kadang dalam sampai satu tahap kemarahan tersebut, dia menyalahkan agama, menyalahkan takdir. Dan seumpama. Ditambah lagi dengan gerak kerja yang tidak menentu, lalu hartanya dipersia-siakan. Kadang-kadang orang tengah marah ni, semua benda dilempar itu, lempar ini, baling sana. Sampai kadang pecah cermin tingkap, kaki meja patah, kursi habis, hancur. Campak-campaknya, mengamuk. Maknanya dia akan menyia-nyiakan harta. Harta dia akan dipersiakan disebabkan dia tak boleh nak kawal pergerakan dia ketika mana marah. Ataupun boleh menyakiti tubuhnya sendiri. Kadang-kadang dia buat satu benda, marah pergi tumbuk dinding. Habis pecah dinding, satu tangan dia pun sakit. Menyebabkan mudarat pada diri dia sendiri. Kadang-kadang dia tumbuk benda tu jatuh atas dia, dah terimpit. Atau menyebabkan boleh berlaku kecederaan dan sebagainya. Jadi benda tersebut menyebabkan mudarat pada diri dia sendiri. Ini kalau mudarat yang berlaku disebabkan marah pada seseorang tu, pada diri sendiri, pada individu. Dan juga kadang-kadang kemudaratan itu disebabkan marah itu, kadang-kadang disebabkan marah itu, dia boleh memberi kesan kepada masyarakat. Bukan setakat diri dia yang terkesan, tapi dia akan bagi kesan pada masyarakat. Itu ia melahirkan perasaan dengki di dalam diri dan menyembunyikan niat jahat terhadap manusia. Maknanya bila kadang-kadang dia marah pada satu orang, dia akan timbul dengki. Orang ni lebih sikit dia tak boleh tahan. Mesti mesti nak kacau orang tu. Kadang-kadang bila dia tengok, bila dah datang sifat dengki, maka akan timbullah niat jahat. Akan timbul niat jahat. Bila dah timbul niat jahat, dia akan rasa siap kau. Lepas ni kau kena. Maknanya dia rasa memang tak senang je dengan orang. Bila dia berada dalam keadaan marah. Marah dia akan melahirkan sifat dengki dan juga akan menyebabkan timbulnya niat-niat nak melakukan kejahatan terhadap manusia. Maknanya dia boleh bagi kemudaratan pada orang lain. Ia boleh membawa kepada menyakiti orang Islam dan juga membenci serta merasa gembira apabila mereka ditimpa musibah. Maknanya apa? Maknanya kan orang yang dalam diri dia ada sifat marah ini, yang dia tak boleh kawal kemarahan dia ni, akan membawa dia akan menyakiti orang Islam yang lain. Maknanya orang yang menyakiti orang Islam yang lain, hukum dia haram. Izaul mu'min ataupun izaul muslim haram. Maknanya menyakiti orang Islam yang lain, maka hukum dia haram. Bertambah lagi dosa dia.
Dan juga akan datang kebencian kepada orang Islam yang lain. Bahkan kita diperintahkan untuk berkasih sayang sesama orang Islam. Yang mana apabila berlakunya caci mencaci antara satu sama lain, apabila datangnya perasaan benci kepada orang Islam yang lain, berlakunya perpecahan sesama Islam, maka Allah Ta'ala tak akan pandang lagi umat Islam. Allah Ta'ala tak akan pandang lagi orang yang melakukan demikian. Oleh kerana itulah, kena usaha kita kena usaha pada diri kita supaya kalau datang sifat marah, maka kita kena usaha untuk hilangkan sifat marah. Kita jangan zahirkan kemarahan tersebut. Berusaha sehabis mungkin supaya dalam hati kita, kita datangkan sifat kasih sayang sesama manusia. Dan bila orang yang ada dalam kemarahan, dan bila datang sifat benci, iri hati pada seseorang, maka dia, bila orang tadi kena musibah, dia akan rasa gembira. Dia bergembira dengan sebab musibah yang menimpa pada orang lain. Ini satu sifat yang buruk juga. Dia marah pada satu orang tu, tiba orang tu kena aksiden. Dia ketawa. Dia kata, baguslah padan muka. Maka orang yang macam ni, orang ini dia penyakit hati dia akan menyebabkan penyakit hati bertambah. Jadi ini hasil daripada sifat marah yang ada dalam diri kita. Bila kita menzahirkan kemarahan tersebut, maka menyebabkan berlakunya banyak kemudaratan pada masyarakat. Iaitu kata bergembira dengan sebab musibah yang menimpa mereka. Maknanya orang kena timpa musibah, dia suka, dia kata padan muka dan sebagainya. Sedangkan kalau kita dengar orang yang ditimpa musibah, kita kena ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kena musibah, tapi dia kata dia akan suka, dia akan mengatakan, dia akan kata padan muka, itulah siapa suruh kacau aku, siapa suruh macam ni. Maknanya dia suka kalau orang lain kena timpa musibah. Dengan itu tercetusnya permusuhan, akan tercetusnya permusuhan dan kebencian di antara sahabat handai. Bila berlakunya bermulanya adanya sifat marah tadi, akan jadi dendam, akan berlakunya permusuhan dan kebencian. Walaupun di antara sahabat-sahabat awalnya jadi kawan, tapi boleh jadi lawan. Dan terputusnya hubungan silaturahim, maka menyebabkan silaturahim akan terputus bila datangnya puncanya daripada marah. Sebab tu sifat marah ini satu perkara yang perlu dielakkan. Sebab tu Nabi SAW tegah kita daripada bersifat marah. La taghdab, janganlah kamu marah. Maknanya nak bagi tahu marah ni bukan benda kecil. Walaupun Nabi kata la taghdab, janganlah kamu marah. Nabi ulang 3 kali. Makanya nak bagi tahu benda tu, perkara tersebut perlu diambil perhatian, kerana kesan daripada sifat marah itu, kesan dia bukan kecil, tapi kesan dia besar. Kesan dia akan melibatkan seluruh manusia, akan melibatkan orang ramai. Bukan sahaja kesan pada diri dia sendiri, melibatkan masyarakat. Maka sebab itulah Nabi perintah untuk supaya kita hindari sifat marah. Terputusnya hubungan silaturahim di antara sanak saudara, dengan itu juga rosaklah kehidupan. Bila dah silaturahim terputus, di antara sahabat-sahabat pun terputus, maka akan rosaklah kehidupan. Orang akan jalani kehidupan secara nafsi-nafsi, bersendiri-sendiri, dan tidak bermasyarakat. Jadi apa-apa yang berlaku, tak ada siapa yang peduli. Maka akan rosaklah kehidupan masyarakat, dan akan runtuhlah kemasyarakatan itu sendiri akan runtuh. Bila satu orang tadi ada sifat marah. Okay. Dan marah itu perlu diubati. Orang yang nak timbulnya sifat marah dalam diri dia, maka kena usahalah untuk merawatnya,
bagaimana nak membuang perasaan marah dan bagaimana nak merawatnya. Perasaan marah adalah tabiat insan. Memang akan ada dalam tabiat manusia perasaan marah. Ada perasaan marah. Perasaan marah itu satu tabiat. Mana di kalangan sahabat pun ada yang memang terkenal dengan dia sifat dia tegas. Yang mana dia akan marah kalau bertentangan dengan apa yang dia faham. Maknanya zaman seperti mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Satu orang yang ada sifat marah juga. Tapi diubah sifat marah tadi. Diubah pada awalnya dia marah kepada orang yang masuk Islam. Tapi dengan sebab dia masuk Islam, maka dia akan marah kalau orang tadi buat keburukan. Maknanya memang tabiat marah ini adalah satu tabiat manusia. Cuma bagaimana cara kita mengawal kemarahan tersebut. Kita nak kawal. Marah tu memang akan ada dalam orang kata apa? Dalam perasaan manusia tu, dia tak lari. Mesti ada sifat marah dalam perasaan. Dalam kamus perasaan tu ada marah. Sebagaimana ada suka, ada sedih, ada gembira, ada takut dan sebagainya. Jadi tak lari. Mana marah tu adalah salah satu daripada perasaan-perasaan yang ada pada manusia. Jadi bagaimana? Mana oleh kerana dia adalah tabiat manusia, tabiat insan, maka memang tak boleh kita nak padam perasaan marah itu daripada manusia. Tapi kata Muslim yang mempunyai hubungan dengan alam tinggi. Muslim yang mempunyai hubungan dengan alam tinggi. Apa maksud alam tinggi? Kata orang Muslim yang ada hubungannya dengan alam tinggi, maksud dia hubungan dia kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sifat dia berada kesufian dia punya usaha hatinya itu terikat, dia mengikat hatinya dengan Allah Taala. Orang yang macam ni dia akan memelihara dirinya daripada sifat ini dan mengelak kejahatan marah dengan cara menjauhi segala sebab-sebab yang boleh membawa kepada kemarahan dan juga merawatnya ketika berlaku. Maknanya orang Islam walaupun perasaan marah itu ada pada setiap manusia, tetapi orang yang hati dia dekat dengan Allah Ta'ala, maka dia akan dapat pelihara dirinya daripada sifat marah ini. Dan juga orang yang dalam hatinya yakin dengan Allah Ta'ala, orang yang dirinya hampir kepada Allah, maka dia akan dapat mengelak kejahatan marah dan dia akan usaha untuk elak kejahatan marah tersebut. Maksudnya keburukan-keburukan daripada sifat marah tadi, dia boleh elak. Dengan cara apa? Dengan cara dia menjauhi. Bil bu'di an asbabihi. Dengan cara menjauhi diri daripada segala sebab-sebab. Daripada segala sebab-sebab yang boleh membawa kepada kemarahan. Hatta la yahsul, sehingga kemarahan tersebut tidak akan berlaku. Cuma kat sini tak diterjemah kat sini. Maknanya dia boleh wa yadfa'u syarrahu anhu, dia boleh mengawal, mengelak daripada keburukan sifat marah itu daripada dirinya dengan cara dia menjauhkan diri daripada sebab-sebab yang boleh berlakunya marah. Sehingga la yahsul, sehingga kemarahan itu tidak berlaku. Dan juga dia merawat kemarahan itu sekiranya berlaku marah.
Dia akan usaha untuk elak diri daripada kemarahan. Dia akan usaha untuk elak diri daripada kemarahan. Tapi kalau kemarahan tu berlaku, dia akan rawat kemarahan tersebut. Ini sifat orang yang dalam diri dia ada yakin yang betul pada Allah Ta'ala. Hubungan dia dengan Allah Ta'ala itu kuat. Okay. Jadi, apakah sebab-sebab kemarahan? Apakah sebab-sebab kemarahan? Kata asbabul ghadabi hiya kathiratun wa mutanawwi'atun. Sebab-sebab marah itu sangat banyak dan juga berbagai-bagai. Macam-macam lah sebab yang boleh membawa kepada kemarahan. Minha al-kibru. Yang sebahagian antara sebab-sebab marah ialah yang pertamanya ialah kibru, sombong. Sombong, yakni dalam hatinya ada sifat sombong. Bila ada sifat sombong, dia akan datang kepada dia tidak boleh ada orang yang lebih daripada dia. Maka orang yang ada sifat sombong ini boleh membawa kepada sifat marah. Wat ta'ali. Yang kedua ialah ada sifat ingin mengatasi orang lain. Ingin rasa dia lebih tinggi, orang yang rasa dia lebih tinggi daripada orang lain. Orang dia rasa lebih tinggi daripada orang lain. Maksudnya kalau dia nampak ada orang yang lebih daripada dia, maka dia akan datang sifat benci, marah. Marah pada orang lain. Itu sifat sebab kemarahan. Wat tafakhur 'alan nas. Dan juga antaranya juga dia jenis orang yang suka bermegah-megah dengan manusia. Maknanya dia jenis suka pakai yang mewah untuk tunjuk pada manusia, untuk memberitahu pada manusia yang dia ni hebat. Dia bermegah-megah dengan kekayaannya di hadapan manusia. Maka kalau orang tegur dia marah. Orang tegur dia marah. Maksudnya orang tegur dia ni macam ni tak boleh. Dia akan datang sifat marah. Sebab apa? Sebab dia memang nak bermegah. Bila orang, itulah sebab boleh datangnya kemarahan. Itu wal haz'u was-sukhriyatu bil akharin. Satu lagi sifat sebab yang boleh membawa kepada marah ialah memperolok-olokkan orang lain. Memperolok-olokkan, suka mempersendakan orang lain. Jadi kalau orang yang jenis suka persendakan orang lain ni, maka inilah sebenarnya sebab marah. Jadi kalau orang orang balas kat dia balik, dia tak boleh terima. Dia duduk persendakan orang, lepas tu kena pada dia marah. Dan antara juga sebab yang boleh menimbulkan kemarahan, dan ini juga banyak berlaku juga, iaitu apa? Terlalu banyak bergurau. Jadi kalau kita ni nak bergurau, jangan bergurau berlebihan. Bergurau sikit-sikit dah. Asal nak supaya ceriakan keadaan. Jangan kita bergurau yang berlebih-lebihan sehingga menyebabkan kemarahan. Maknanya dia gurau tu sampai orang tu rasa tak suka dengan gurauan tersebut. Menyebabkan orang dan menyebabkan bila bergurau tadi berlebih-lebih menyebabkan boleh bergaduh kadang-kadang. Sebab tu jangan kita banyak bergurau. Bergurau itu dibenarkan, harus untuk kita bergurau. Kita mazah, bergurau. Satu benda yang harus untuk menghiburkan. Tapi kena lihat gurauan yang macam mana yang diperbolehkan. Nabi SAW pun ada kalanya mengeluarkan membuat gurauan, tetapi gurauannya biasa. Dia tak adalah sampai
melibatkan, dia menghina orang lain. Itu bukan gurauan, itu dah menghina. Maknanya kadang-kadang kata banyak bergurau ni terlalu, kata kasratul mazah ni boleh menyebabkan datangnya sifat marah. Sebab tu kata oleh kerana tu jangan kita bergurau berlebih-lebihan. Wala siyama fi ghairi haqqin. Terutamanya pada benda yang bukan kebenaran. Benda yang tak betul. Jadi kalau benda tu tak betul, jangan kita gurau lebih-lebih. Maknanya kalau benda tu tak betul, tak boleh. Benda tu janganlah kita lafazkan. Nak bergurau yang biasa-biasa. Jangan sampai bergurau yang menyebabkan berlakunya fitnah dalam gurauan tersebut. Gurauan yang menyebabkan menyindir, mungkin sindiran yang tak sepatutnya. Wal jadal. Kemudian apa lagi sebab-sebab yang menyebabkan boleh berlakunya kemarahan ialah berdebat. Mana berdebat dan juga campur tangan, wattadakhul fi ma la ya'ni. Campur tangan pada perkara yang tidak berkenaan dengannya. Berdebat ni pun berdebat kata berbantah-bantah lah maksud dia. Jadal, berbantah-bantah. Maksudnya bila orang berdebat, apa maksud daripada debat? Dia nak menang. Kalau muzakarah lain. Ataupun bahsul masail. Itu dia, kalau bahsul masail dalam fiqh, dia bahas, dia letak satu tajuk, dia bahas benda-benda tu, ni hujah ni. Kemudian ada satu orang yang buat conclusion. Ada satu orang yang buat kesimpulan dan sebagainya. Tapi dia tidak menimbulkan, orang kata apa, pergaduhan. Yang tu tak apa. Tapi kadang-kadang jenis jidal ni, perbalahan ni kadang-kadang dia sebenarnya perbalahan ni biasanya dia nak menang. Jadi bila dia nak menang, maka dia akan berusaha. Kadang-kadang dia bantai orang ni, kadang-kadang orang ni pula bantai orang ni. Kadang boleh menyebabkan pergaduhan. Boleh menyebabkan kemarahan lah. Jadi jidal berdebat pada perkara-perkara yang lara apa tu tak boleh. Wattadakhul fi ma la ya'ni, juga begitu juga kita campur tangan pada perkara-perkara yang kita tak ada kaitan. Maknanya kita jangan masuk campur benda yang kita tak ada kaitan pun. Jangan orang kata apa, jangan buat tahu dalam satu benda. Maknanya kalau kita tak tahu, kita tak ada kaitan dengan benda tu, kita elakkan diri kita daripada tu. Contoh kita tengok ada orang bergaduh. Kalau kita ni pandai untuk damaikan orang, tak apa. Kadang-kadang kita duduk tengah-tengah tu, lepas tu orang menyebabkan kita juga bergaduh sama. Jadi tak boleh. Maknanya masuk campur benda-benda yang tak ada kaitan. Mana tak ada, orang kata tak ada faedah pun. Masuk campur. Antara juga wal hirsu ala fudulil mali wal jah. Awil jah. Antara sebab-sebab kemarahan juga ialah terlalu rakuskan harta. Iaitu dia rakuskan harta ataupun kemegahan yang berlebihan. Menginginkan. Al-hirsu tu tamak. Maksud al-hirsu tu tamak, terlalu berkeinginan terhadap harta benda, yang mana ketamakan yang berlebihan ataupun kemegahan, terlalu menginginkan kemegahan yang berlebih-lebihan, maka itu juga boleh menyebabkan datangnya sifat marah. Wal muslimu mandubun ila an yatakhallasa min hadhihi al-akhlaqi zamimah. Seseorang muslim itu hendaklah membersihkan dirinya daripada akhlak-akhlak yang keji ini. Kita sebagai orang Islam, kita kena usahalah supaya kita bebaskan diri kita daripada
akhlak yang buruk ini. Maknanya sebab-sebab ini semua adalah sebenarnya akhlak-akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Itu wa yatasamma anha. Maknanya dia tidak memandang kepadanya. Tidak memandang kepada perkara-perkara tersebut. Wa yuhadzibu nafsahu ala khilafi. Maka mendidik jiwa ke atas perkara yang sifat yang sebaliknya. Mendidik jiwa supaya berakhlak dengan sifat yang sebaliknya. Maknanya kita kena usahakan akhlak-akhlak yang mulia. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang seterusnya, cara merawat kemarahan, kita sambung minggu depan insyaAllah. Habis dah, Ustaz? InsyaAllah. InsyaAllah. Kita nak buka soalan ke, Ustaz? Kalau ada. Kalau ada, okey, baik. Silakan jemaah kalau ada soalan. Kalau ada, Ustaz tu. Kalau tak ada, saya kerja tutup je. Subhanallah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Sedang. Seorang-seorang dulu. Kak Fahana bagi Saya nak tanya, Ustaz ada kata tadi pemarahan tu. Tak apa bagi. Sila. Okey. Kak Fahana sekejap Okey, Puan Izam dulu. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan para sahabat. Sedang. Ustaz, tadi maknanya saya baru masuk kuliah tapi saya dah dengar sedikit je lah. Cuma sekarang ni saya tak mau judge siapa-siapa lah. Saya makcik pun minta maaf lah kalau ada sesiapa yang kecil hati, terasa dan sebagainya. Memang minta maaf banyak-banyak. Tak ada niat nak tuju pada sesiapa lah. Selalunya yang berlaku dalam pergaulan antara sesama manusia ni, bila dikatakan bahawa saya selalu mendengar lah ramai yang berkata dia tu seorang yang sangat baik, suka bertolak ansur, boleh bekerjasama, walaupun lidahnya dan kata-katanya boleh menyebabkan orang terasa hati. Dari segi aurat dijaga, pergaulan dijaga, dari segi fizikal lah. Tetapi dari segi kata-katanya kadang-kadang boleh menyebabkan orang terasa. Sedangkan bagi pihak yang bukan semua manusia yang suka macam Ustaz katalah, maknanya kita bila orang tu cakap A, kita pun nak tambah jadi A+. Maknanya berlawan-lawan mulut. Ada pihak yang macam setengah tu hanya mendiamkan diri saja, tetapi dia pun tak boleh menyampaikan pada sesiapa, hanya mendiamkan diri dan hanya air mata saja. Itu pengalaman saya lah. Tetapi sahabat lain tu berkata bahawa, katalah saya ni adalah orang tengah lah, B. C berkata A tu sebenarnya dia baik saja. Cuma kadang-kadang kata-katanya tu menyebabkan boleh rasa lah. Jadi C kata, bila A cakap macam ni, saya lawan je cakap dia. Sebab saya rasa, tak kena pada saya. Dan adalah bagi B. Tapi bagi B, contohnya saya lah. Saya hanya mendiamkan diri walaupun yang dia bercakap tu berkaitan dengan kerja saya, contohnya tugasan saya. Saya pergi bekerja dengan ikhlas dan sebagainya lah. Dengan sesungguh hati. Tapi bila balik, dia kata, adalah perkataan yang menyebabkan saya memang terasa. Tapi saya diam, saya tidak menjawab. Bagaimanakah nak buat? Bagaimana kita nak mengelakkan daripada orang tu? Jangan berkata, memang saya macam Ustaz katalah, saya menjauhkan diri, menjarakkan diri, bukan menjauhkan, menjarakkan diri daripadanya. Jadi pengalaman saya buat macam tu, menjarakkan diri daripadanya, alhamdulillah hubungan tu berpanjangan baiklah. Tapi bagaimana sebenarnya Allah
Yalah, kita tahu macam mana Allah nak buat penilaian ke atas hubungan yang macam ni, Ustaz. Sedangkan konsepnya selalu orang berkata bahawa dia tu baik sebenarnya, cuma lidahnya tu dan kata-katanya tu pedas. Macam mana tu, Ustaz? Kita nak mengelak daripada situasi tu. Nak mendidik masyarakat jangan buat macam tu terhadap orang lain, terutamanya macam contoh saya. Bukan kata saya baik, tapi saya jenis orang yang extrovert juga sebenarnya. Saya berani bercakap di alam maya, tapi kalau secara berdepan saya lebih banyak diam sebenarnya, Ustaz. Macam mana tu, Ustaz? Nak menjaga hati. Jazakallah khairan kasir, Ustaz. Macam mana nak jawab? Dari sudut kita, maknanya kita, dari sudut kita, maknanya kita lah yang kita jaga hati kita. Cuma dari sudut orang tu nak dari sudut islahnya, ialah kadang-kadang dia perlu kepada orang lain yang boleh orang kata yang boleh menyedarkan dia. Kadang sebab kadang tu dia senang dia sedap cakap macam tu bila tak ada orang yang boleh menegur dia dengan betul. Ni kalau kadang-kadang ialah ada setengah orang kita tak, kalau kita tegur dia marah. Tapi kena ada orang yang betul-betul rapat dengan dia dan boleh tegur. Maknanya boleh tegur dia dengan cara yang hikmah lah. Kadang dia cakap itu dia ingat benda tu boleh. Walaupun dari sudut maknanya dari sudut amalan lain tak ada masalah, tapi dari sudut perkataan tu cuma kita kena ingat kalau perkataan kita yang menyebabkan orang berkecil hati dengan kita, kalau perkataan kita yang menyebabkan orang terasa dengan kita, maka sebenarnya kita ni amalan kita tu takut-takut nanti ke akhirat walaupun kita buat amalan baik, oleh sebab kita punya kata-kata tadi menyakiti orang lain, takut amalan kita tu macam debu bertebangan je dekat akhirat. Jadi kebaikan yang dia buat, Masya Allah, kita biar je lah, itu kebaikan yang dia buat. Cuma kena, kalau jenis orang yang macam tu, kena usahakan lah. Kalau satunya kita usahakan dari segi zahir, cari orang yang boleh cakap dengan dia dengan apa orang kata tegur dengan hikmah lah. Satu, mana kalau tak boleh, kita kena doa lah ramai-ramai supaya Allah Ta'ala sedarkan dia. Itu je lah cara dia pun. Yang lebih tu wallahu a'lam. Bagaimana, Ustaz, kalau kata, saya pernah dengar satu kes lah. Bukan maknanya dalam keluarga saya, tapi saya macam tak tahu. Kalau kata, satu kes saya baca tu sampai dia meninggalkan rumah. Sebab ibunya suka cakap sinis. Suka cakap sinis. Jadi menyebabkan anak tu tidak boleh balik ke rumah. Saya pernah baca satu kes tu dalam satu luahan hati lah. Tak ada kaitan dengan saya lah. Ibunya selalu bercakap sinis. Jadi bagaimana kita nak membetulkan orang yang melahirkan kita? Saya pun bila dia tanyalah dalam pendapat kat situ, adalah yang kata dia menjarakkan diri lah. Dia menjarakkan diri, dia balik sekali-sekala. Benda tu masih on lah, masih berlaku lagi. Macam mana tu, Ustaz? Orang yang paling rapat dengan kita, orang yang melahirkan kita, ataupun adik-beradik ibu apa, sinis tu mungkin ada yang betul, tetapi cara bercakap tu memberi nasihat dan sebagainya secara sinis. Adakah patut kita bagi nasihat pada sesiapa saja secara sinis, Ustaz? Sarkastik lah dalam bahasa Inggeris lah. Sarkastik tu boleh ke, Ustaz? Kalau jenis kita kena ada jenis orang dia tak kisah pun.
Kalau bab-bab tu. Tapi ada jenis orang dia akan terasa. Jadi kita kena, maknanya kalau teguran secara sinis ni sebenarnya dia indirect ni, kalau benda tu betul. Kalau benda tu betul. Kalau teguran tu betul, kadang dia nak tegur. Maknanya secara biasanya benda ni berlaku. Benda ni berlaku juga pada zaman-zaman dulu pun. Cuma kadang sebab apa kita sentap? Sebab apa kita sentap? Sebab benda tu betul. Sebab jadi kadang-kadang dia cuma janganlah sindiran tu biasa kalau cakap secara sindiran ni dia sebenarnya orang kata apa macam mana? Nak cakap yang susah ni. Saya selalu cakap macam mana Ustaz, sebab saya biasa keadaannya macam itu. Tapi bukanlah dengan ahli keluarga rapat. Tapi maknanya bila berlaku sindiran macam tu, kita jarakkan diri je lah. Sebab nak tegur dia pun, dia bukan jenis orang yang boleh ditegur. Nanti jadi masalah besar. Maknanya Sebab itu saya lebih banyak mendiamkan diri lah sebenarnya. Tapi maknanya dia berulang pada orang lain. Dan saya dapat khabar bahawa bila dia bertukar ke tempat lain, tempat kerja lain, dinaikkan pangkat di tempat lain, dia bertemu dengan orang yang lebih sinis daripada dia. Allah bagi ujian tu pada dia lah. Dan dia tertekan lah. Saya tak tahulah itu pengajaran buat dia ataupun tidak lah. Dia ingat balik apa yang dia buat kat kami, yang lain-lain ni, yang sebelum ni ke, Wallahualam. Wallahualam Ustaz. Cuma, Jadi, mana dari sudut tu lah kita tu, kalau untuk tegur dia tu, jadi memang kalau jenis orang tak boleh tegur, kita biar je lah. Kita biar je. Mungkin Allah Ta'ala tegur dia cara lain. Tapi kalau dia tu, maknanya kita jangan pula kalau dia kena timpa musibah apa semua kita suka. Maknanya kita pun akan jadi sama macam dia. Jadi kalau apa orang kata apa? Bila kita tak ada jalan dah nak tegur dia, cara dia kita diam diri. Kita minta pada Allah supaya Allah Ta'ala ubahkan dia. Itu je tahap kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Faham dan jelas. Silakan Kak Farhana from London. Soalan yang sama. Dah jawab dah. Okey, Alhamdulillah. Macam mana boleh sama ni Kak Farhana? Masya Allah. Lebih kurang lah gitu. Okey, jelaslah ya Ustaz dah terangkan. Okey, ada lagi tak? Kalau tak ada, saya nak tutup. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Okay. Ada beza tak orang yang cepat marah dengan panas baran? Panas baran, cepat marah. Sebenarnya dia kategori dia sama lah. Kata orang yang panas baran ni sebenarnya dia ada salah satu daripada penyakit mental lah sebenarnya. Macam orang yang cepat marah sama tak dia jenis orang sensitif. Sikit-sikit nak marah. Macam tu orang yang panas baran. Dia ada orang kata apa lebih kurang sama. Cuma panas baran ni dia kategori dia dia punya orang kata apa dia lebih sikit lah. Kadang dia tu cepat marah tapi dia marah tu tak orang kata apa tak memberi kesan yang teruk lah pada orang lain. Dia cepat marah, dia marah macam tu lah. Tapi kalau orang jenis panas baran ni dia memberi kesan yang teruk pada orang lain. Itu je beza dia. Ustaz, saya pernah dengar orang kata lah, satu orang tua. Dia kata tu pada anak-anak dia lah. Adalah salah seorang anak dia yang ikut perangai dia yang cepat marah lah, panas baran. Lepas tu dia kata anak dia tu ikut dia, keturunan dia tu, keturunan panas baran. Ada, macam Ustaz kata ni sakit mental kan. Kalau yang asyik nak marah je, sikit pun nak marah. Benda kata sikit pun boleh jadi marah. Kalau Ustaz kata ni penyakit mental,
adakah ia boleh jadi penyakit keturunan? Macam yang orang tua tu bercakap lah. Allah Alam. Itu wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Boleh tak kalau orang yang macam tu, yang duk marah tu, kita cakap je kat dia tu terang. Awak ni sebenarnya kan, kalau ikut hadis awak ni dikira sakit mental. Biar awak ubah cara hidup awak ni. Boleh tak cakap macam tu? Direct je kat dia macam tu. Yang tu wallahu a'lam. Ustaz Tapi kita pun baca lah hadis tu Ustaz. Hadis yang Nabi kata jangan marah-marah tu suruh dia baca. Kalau awak nak tak jadi macam tu, biar awak jangan buat macam tu kata. Ni hadis ni ngatakan macam ni. Ni. Saya baca kat dia. Tengok dia jadi apa. Itu kena orang yang fizikal dia kuat. Ada orang macam tu Ustaz. Pengalaman saya, Kalau dengan saya sound tepat je. saya ada pengalaman itu sampai sekarang. Selama 36 tahun. Bersabar. Maknanya dia kalau orang yang jenis tengah marah, kalau kita cakap macam tu, macam kita tambah minyak lah. Jadi kalau kadang-kadang dia diam je Ustaz. Dia diam je. Slow cakap dia. Slow. Awak ni kan selalu marah-marah. Orang kata kalau marah ni macam ni topik jangan marah. Sambil-sambil gelak dia slow lah. kalau tak, maknanya dalam tu dia orang kata kemarahan dia tu tak adalah teruk. Maknanya kalau dia boleh terima apa kita cakap tu. Kadang orang yang berada dalam situasi yang dia memang betul-betul marah, dia tak akan terima cakap orang lain walaupun orang tu tegur sekalipun. Maknanya kalau kita nak tegur dia, maknanya pastikan situasi dia tu bukan dalam keadaan situasi yang dia betul-betul marah. Maknanya kalau contoh dia baru nak bangkit kemarahan dia, yang tu kita boleh redakan. Tapi kalau dia tengah marah, dia tengah mengamuk semua, kalau kita tegur benda-benda macam tu, kadang-kadang boleh membawa kepada kemudaratan yang lebih teruk. Jadi kalau kita nak tegur orang yang jenis macam tu, maknanya kita kena pastikan dia bukan berada dalam situasi marah. Yang mana bila dia berada dalam keadaan tenang, satu orang yang dia berada dalam keadaan tenang, dia boleh terima apa orang cakap. Tapi kalau dia tengah berada dalam situasi yang macam tu, kemarahan yang memuncak, jadi dia takkan terima. Apa orang cakap semua takkan terima. Wallahu a'lam. So dia mandi ya, saya kan mandi ambil uduk kat dia, buat solat sunat 2 rakaat tu. benda kan. Masya Allah. Tiba-tiba buka hadis benda sabar. Dia kadang-kadang kena macam tu. Saya pernah ada lah saudara dekat lah bangun pagi dia menumpah seranah. Masya Allah. Kena pasti juga. Si pemarah tu macam mana bonda? Tak gigau nak kaki tangan aku. Bonda cakap kat dia macam ni. Tuhan laknat tau orang macam awak ni yang jumpa orang je. Aku cakap macam tu. Tunggu diam. Tak bunyi ke dah lepas tu. Bonda Assalamualaikum. Semua habis. Subhanallah. Balik dengan talam. Assalamualaikum. Nak tanya sikit. Silakan Puan Nurmadiah. Nak tanya Ustaz, bagaimana kalau seorang ibu tu dia larang, dia tak bagi anak menantu dia pergi rumah dia. Tapi sedangkan dia dah uzur dah. Menantu dia ni ajaklah isteri ni ajak suami dia pergi. Tapi isteri dia ni suami dia ni patuh pada arahan mak dia. Dia kata tak usahlah, mak dia tak kasi pergi. Apa hukum tu Ustaz? Tapi kalau bila anak dia tak telefon, dia kata kau tak nak telefon. Tapi nak pergi dia tak kasi. Itu macam mana tu Ustaz? Okay. Dia ada satu patuh pada arahan. Syarat dia mesti benda yang tak melanggar syariat. Maknanya kalau dia patuh pada benda-benda macam tu, kalau dia patuh, kalau dia patuh kata jangan datang. Tapi menyebabkan kalau dia tak datang tu akan berlaku mudarat pada mak dia.
Jadi benda tu tak boleh ikut lah. Mana tak boleh lah ikut arahan tu. Maknanya syarat untuk patuh pada kedua ibu bapa ni, syarat dia tak melanggar syariat. Maknanya kalau selagi mana tak langgar syariat, selagi tu kena ikut. Itu je dia punya syarat dia. Maknanya tengoklah keadaan dia. Maknanya kalau kata dia kalau kata dia tak bagi datang, mungkin sebab dia ada dah alasan dia, maka tak apa lah. Tapi kalau kata dia tak bagi datang tapi sepatutnya kita kena datang. Tapi kadang-kadang ada setengah orang dia cakap kata jangan, tapi sebenarnya dia suruh. Kadang ada jenis-jenis macam tu juga. Maka si anak tadilah yang kena faham. Wallahu a'lam. Okey, Puan Nurbadia, harap terjawablah soalan tu ya. InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, baik. Terima kasih. Kita tutuplah Ustaz ya. InsyaAllah banyak soalan hari ini. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan jazak Ustaz. Pengajaran hadis hari ini menerangkan betapa sifat marah itu perlu dihindari oleh setiap mukmin kerana marah membawa banyak keburukan terhadap diri sendiri juga terhadap orang lain. Marah diizinkan hanya apabila ia didorong oleh perasaan mahu membela kebenaran kerana Allah, namun mestilah menurut cara hikmah dan batas yang dibenarkan. Wallahu alam. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita. Mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Ustaz sikit bahan. Kuliah kita malam ini kuliah Isyak. Kita tak ada kuliah Maghrib. Kita hanya ada kuliah Isyak hari ini bersama dengan Fadil Ustaz Karul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan kitab Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam pada pukul 9.15 malam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman. Saya mewakili Gemenur Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu dari saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surah Az. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.